Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Suhaili binti Rahmat dari Sekolah Kebangsaan Seri Perlindua, Johor Bahru. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan kemahiran membahagi sebarang nombor dalam lingkungan 10,000 dengan satu digit menggunakan kaedah atas, bawah, sembunyi. Refleksi PDPC yang lalu. Pada refleksi PDPC yang lalu, saya mendapati murid tidak dapat menyelesaikan pengiraan pembahagian sebarang nombor dalam lingkungan 10,000 dengan satu digit. Kesilapan ini berlaku disebabkan oleh pertama, penolakan dua nombor yang salah. Kedua, pengiraan yang salah dalam pendaraban satu digit. Yang ketiga, penurunan nombor yang tidak tersusun. Dan yang keempat, tidak menulis nombor di bahagian jawapan. Fokus kajian. Saya memfokuskan operasi bahagi sebarang nombor dalam lingkungan 10,000 dengan satu digit. Ini kerana pada pengalaman saya yang telah mengajar selama 16 tahun dalam subjek matematik, saya mendapati tajuk bahagi ini perlu memakan masa yang agak panjang. Operasi bahagi melibatkan beberapa operasi yang lain, contohnya operasi tolak dan operasi darab dalam pengiraan pembahagian. Bahagi juga tidak digunakan sekerap kemahiran tambah. Objektif kajian. Objektif kajian umum meningkatkan kemahiran murid membahagi dalam lingkungan 10,000. Bagi objektif khusus pula, pertama, murid dapat menolak dua nombor dengan betul. Kedua, murid dapat mengira pendaraban satu digit. Dan yang ketiga, murid dapat membahagi sebarang nombor dalam lingkungan 10,000 dengan satu digit. Kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran saya melibatkan 10 orang pelajar dari kelas 3 Omega yang terdiri daripada 5 orang pelajar lelaki dan 5 orang pelajar perempuan. Tinjauan masalah. Saya menggunakan 3 item dalam tinjauan masalah. Pertama, menggunakan ujian pra. Yang kedua, saya menggunakan soal selidik. Yang ketiga, saya menggunakan pemeriksaan buku latihan. Analisis ujian pra. Saya telah membina 5 soalan dalam ujian pra dan saya dapati 10 orang murid saya tidak dapat menjawab kesemua soalan tersebut. Sementara 30 lagi murid boleh menjawab dengan betul sama ada 1 hingga 5 soalan yang diberikan. Bagi analisis soal selidik pula, saya telah membina 5 item yang akan diajukan kepada 10 orang murid. Antaranya adalah matematik merupakan subjek yang susah. Kedua, susah menghafal sifir. Yang ketiga, pembahagian satu digit mengelirukan saya. Yang keempat, tidak faham dan tidak ingat langkah-langkah penyelesaian. Dan kelima, pembelajaran yang tidak menyeronokkan. Seterusnya adalah analisis pemeriksaan buku latihan. Daripada analisis buku latihan, apa yang saya dapati? Pertama, murid tidak menulis nombor di bahagian jawapan. Kedua, penolakan yang salah. Yang ketiga, penurunan nombor yang tidak tersusun. Tindakan yang dijalankan. Oleh disebabkan analisis tinjauan yang berlaku, maka saya telah merancang satu tindakan bagi mengatasi masalah tersebut. Teknik yang saya gunakan adalah teknik atas, bawah, sembunyi. Seterusnya, merancang tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. 4 aktiviti yang telah saya jalankan. Yang pertama, bijak sifir. Aktiviti kedua, atas dan bawah. Aktiviti ketiga, bulat, potong. Aktiviti keempat, cari, sembunyi.
Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana teknik-teknik atas bawah sembunyi dilakukan. Aktiviti pertama, bijak sifir. Murid perlu meletakkan nombor menggunakan konsep asas bahagi. Langkah kedua, murid perlu membina sifir atau perlu membina kotak sifir secara melintang di sebelah konsep asas bahagi tersebut. Aktiviti kedua ialah atas dan bawah. Semasa aktiviti ini, saya menerangkan kepada murid tentang fungsi kotak sifir yang mereka bina. Nombor yang berada di bahagian atas kotak sifir dinamakan nombor atas. Nombor yang berada di bahagian bawah kotak sifir dinamakan nombor bawah. Di situlah aktiviti kedua saya dinamakan atas dan bawah. So, murid kena faham di mana kotak sifir di bahagian atas dinamakan nombor atas dan kotak sifir di bawah dinamakan nombor bawah. Di sini murid perlu ingat, nombor yang di atas perlu diletakkan di atas simbol bahagi sebagai jawapan. Manakala nombor bawah adalah untuk mencari nombor pada soalan yang diberi. Bagi aktiviti 3 iaitu bulat-bulat potong dan aktiviti 4 cari-cari sembunyi, saya akan jelaskan di jalan penyelesaian seterusnya. Mari kita lihat bagaimana teknik atas bawah dijalankan. Okey, pertama sekali, lihat nombor 8. Adakah nombor 8 ini berada di bahagian bawah? Nombor bawah? Ya, ada. Jika ada, bulatkan 8 dan bulatkan 2. Letakkan 2 di atas jawapan 8. Kemudian, kita potong 8 itu menandakan telah selesai. Kemudian kita lihat nombor 3. Adakah 3 berada di bahagian nombor bawah? Tiada. So, di manakah dia? Okey, nombor 3 bersembunyi di nombor sifar. Okey, sifar. Dan kita bulatkan sifar dan bulatkan juga sifar di atas. Kemudian kita letakkan sifar di bahagian atas jawapan. Kemudian kita lihat berapakah yang tersembunyi. 1, 2, 3. Okey, 3 yang tersembunyi. Kita kira kotak tersembunyi ada 3. So, 3 ini akan diletakkan di sebelah nombor yang baru, nombor 3. Okay, kemudian kita lihat nombor 32. 32, adakah dia berada di bawah nombor? Ya, ada. 32. Okey, bulatkan 32 dan bulatkan nombor atas 8. Letakkan 8 di bahagian atas jawapan 32. Kemudian potong. Sudah selesai. So, jawapan kita adalah 208. Refleksi kajian. Mari kita lihat data perbandingan pencapaian murid dalam ujian pra dan ujian pos. Jadual menunjukkan peningkatan murid dalam menjawab soalan ujian pos. Sekurang-kurangnya, 2 orang murid berjaya menjawab 2 daripada 5 soalan dengan betul. Seorang murid dapat menjawab 3 soalan dengan betul. 2 orang murid menjawab 4 soalan dengan betul. Manakala 5 daripada 10 murid saya telah berjaya menjawab 5 soalan dengan betul. Ia juga boleh dilihat daripada graf peratus prestasi murid dalam ujian pra dan pos. Graf menunjukkan peningkatan penguasaan murid meningkat dengan sangat baik. Refleksi keseluruhan. Daripada refleksi keseluruhan kajian tindakan saya ini, saya boleh buktikan teknik saya dapat menyelesaikan beberapa masalah utama dalam bahagi. Pertama, jika murid lemah dalam mencongak asas darab dan bahagi, cara penyelesaiannya adalah dengan membina kotak sifir atas dan bawah. Kedua, penurunan nombor yang tidak tersusun. Caranya, langkah penurunan nombor dihapuskan dan diganti dengan teknik potong nombor. Yang ketiga, jika murid lemah dalam operasi tolak, terutama pengumpulan semula, cara penyelesaiannya adalah membilang nombor yang tersembunyi. Di sini saya paparkan hasil penyelesaian murid. Kita boleh lihat cara murid menyelesaikan masalah bahagi sangat teliti, kemas dan sempurna.
Di sini pula adalah aktiviti PDPC yang dijalankan di dalam kelas. Murid seronok. Mereka bersungguh-sungguh untuk menjalankan teknik saya. Ini pula adalah maklum balas dari ibu bapa dan guru-guru. Maklum balas yang saya terima amat memberangsangkan. Rata-rata ibu bapa seronok untuk mencuba dengan teknik ini. Mereka mengatakan anak mereka sudah mahir dan berani mencuba tajuk bahagi dan menjalankannya dengan baik. Cadangan kajian seterusnya. Beberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut. Pertama, menggunakan kaedah atas, bawah dan sebunyi sebaik sahaja guru mengajar tajuk bahagi. Kedua, teknik ini juga digunakan dalam tajuk pecahan. Murid boleh mengaplikasikan teknik ini dalam mencari hasil bahagi bagi tajuk pecahan. Sekian, terima kasih.